الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jabatan Kuasa Surau Putra Al-Amin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita sebelum kita lahir ke alam dunia. Dan ulama beritahu Allah Ta'ala buat alam semesta ini dengan sepenuh keseriusan, dengan sepenuh kesungguhan. Allah ciptakan alam, Allah ciptakan manusia. Bahkan Allah telah beritahu afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kamu sia-sia, main-main, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Betapa seriusnya Allah Ta'ala dengan penciptaan manusia ini. Sebab itulah Allah telah ciptakan syurga dan neraka untuk kita. Bahkan menunjukkan betapa seriusnya Allah Ta'ala dengan alam dunia ini, dengan pengutusan manusia ke atas muka bumi ini. Kerana itulah Allah Ta'ala sebelum dihantar manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengambil janji umum daripada manusia dan janji khusus daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mereka melaksanakan tanggungjawab mereka sewaktu mereka mengundi dan mereka menjadi khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi. Kepada manusia, kepada kita semua, sebelum kita lahir ke dunia ni, Allah Ta'ala himpunkan kita di satu alam yang dipanggil alam dzur. Banyak orang kata ini alam roh. Hakikat sebenarnya alam dzur ini adalah alam kedua selepas alam roh. Maka tuan-tuan yang mulia, di alam dzur inilah Allah Ta'ala himpunkan semua keturunan anak Adam AS sampai hari kiamat. Maka Allah Ta'ala memperkenalkan zatnya kepada diri kita semua. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Bala syahidina, bahkan di waktu itu manusia bersaksi. Sesungguhnya kami bersaksi, sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami, penjaga kami, pemelihara kami, pemberi rezeki kepada kami, engkau adalah satu-satunya ma'bud kami. Ini perjanjian umum yang Allah ambil daripada sekalian manusia. Dan secara, walaupun tak disebut perkara ini, tetapi secara maklumnya manusia telah berjanji bila kami dilahirkan ke alam dunia nanti, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami berjanji seluruh solat kami, seluruh pengorbanan kami, korban yang kita akan lakukan tak lama lagi dalam hari raya haji, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, seluruh kehidupan kami dan seluruh kematian kami lillahi rabbil alamin, kami nak persembahkan kepada Tuhan semesta alam.
Kita berjanji apa yang Allah bagi dekat kita, nikmat, kemuliaan, pangkat darjat, ilmu, harta, anak, kenderaan, semua benda yang Allah bagi dekat kita ni, kita nak pulang balik kepada Allah Ta'ala. Itu janji kita sebelum kita melihat alam dunia. Maka tuan-tuan yang mulia, kerana Allah tahu dunia ni mata'ul ghurur, mata benda yang menipu, negeri tipu daya dunia ni. Sebelum kita tengok dunia, cakap lain, tapi bila tengok dunia, cakap lain. Sebelum tengok dunia, sebelum masuk ke alam dunia ni, manusia macam-macam janji dengan Allah. Tapi bila tengok dunia ni tuan-tuan, manusia mudah lupa. Sebab itulah Nabi SAW telah bersabda, innamad dunya hulwatul khadirah, Allah jadikan dunia ni hijau dan manis. Wa anna Allah mustakhlifakum fiha, Allah jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini, fayanzura kaifa ta'malun, untuk Allah tengok apa yang kita nak buat di atas muka bumi. Dan tak lama pun Allah hantar kita ke dunia. 60 tahun, 70 tahun kita rasa macam panjang, tetapi hakikat sebenarnya di sisi Allah cukup pendek masa yang Allah Ta'ala letakkan kita di alam dunia. Nak tengok kita ni berubah ke tak berubah, kita punya pendirian kita, i'tiqad kita berubah ke tidak, kita punya keazaman kita. Untuk para Nabi, Allah ambil dua perjanjian kepada mereka pula, tambahan daripada perjanjian umum. Untuk Nabi-Nabi ada dua janji khusus. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, sebutlah wahai Muhammad ketika mana kami pernah mengambil perjanjian kepada sekalian Nabi-Nabi, perjanjian yang sangat kukuh khusus untuk mereka. Wa minka, dan perjanjian itu juga pernah kami ambil daripada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, perjanjian daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Ibrahim, daripada Musa dan Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, kami ambil perjanjian yang sangat muakkad kepada para nabi. Allah mengambil perjanjian kerana aku ciptakan dunia ni dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan, bukan main-main. Kerana itu aku berjanji kepada manusia, siapa yang taat kepada aku akan masuk syurga, siapa yang durhaka kepada aku akan masuk neraka. Tetapi walaupun begitu, kata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, sepatutnya cukup akal yang Allah bagi kepada manusia ni untuk dia berjaya di dunia ni, untuk taat perintah Allah, untuk berjaya dengan ujian ini. Sepatutnya tak payah Nabi, tak payah Quran, tak payah ada apa-apa tanda yang lain. Allah Ta'ala dah bagi akal kepada manusia, kata Imam Abu Hanifah. Dengan akal manusia dah boleh beza yang mana yang hak, mana yang batin, mana dosa, mana pahala, dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Sepatutnya akal saja pun manusia dah wajib beriman pada Allah, wajib taat perintah Allah, walaupun Allah tak hantar Nabi, walaupun Allah tak hantar Quran. Tetapi kerana sayangnya Allah pada manusia, Allah lahirkan manusia untuk berjaya, bukan untuk digagalkan. Allah lahirkan kita ke dunia untuk jayakan kita. Dan untuk berjaya Allah bagi segala keperluan manusia. Manusia perlukan apa untuk dia selamat di dunia ini? Maka Allah Ta'ala telah buat keputusan untuk melancarkan ataupun mendatangkan salah silah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi-Nabi tadi berjanji kepada Allah, bila kami datang ke alam dunia, kami akan bersungguh-sungguh berdakwah, bertabligh, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, memberitahu kepada mereka tentang perkara kebenaran. Dan Allah Ta'ala telah perintahkan khusus kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan segala kebenaran, segala wahyu, segala agama, segala perintah Allah, segala larangan Allah, segala keinginan Allah ke atas kamu, sebagaimana yang telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata, seandainya kamu lemah dalam bertabligh, lemah dalam berdakwah, kalau Nabi SAW bermalas-malasan, kalau Nabi main-main, kalau Nabi macam kita tuan-tuan, ada hari kuliah, ada hari tak kuliah,
ada hari masuk kelas, ada hari tak masuk kelas, tuan-tuan. Habislah umat ini. Tetapi Nabi-Nabi telah menerima amanah daripada Allah dengan sepenuh jiwa raga mereka, sehingga Nabi SAW telah mengatakan, la rahata li Muhammadin ba'dal yaum, selepas daripada hari ini Muhammad SAW jangan kata bercuti. Kita hari ini banyak cuti, tuan-tuan. Ada bulan datang, ada bulan tak datang. Saya lah, tuan-tuan. Tetapi Rasulullah SAW tak pernah jangan kata cuti berdakwah ni. Rehat pun tak ada. Nak kata nak berehat sekejap. Kadang-kadang orang tengok ustaz-ustaz ni masih bila dia tidur. Sebenarnya ustaz-ustaz ni banyak tidur, tuan-tuan. Cuma tidur bila kita balik rumah kita baru kita tidur betul-betul. Sepanjang perjalanan memang tak boleh tidur. Tidur tu banyak tapi orang tak nampak. Tetapi Rasulullah SAW dalam, Masya Allah, cuti tak ada, rehat pun tak ada, tidur pun kurang, tuan-tuan. Masya Allah, inilah kesungguhan para Nabi. Wa rusulan, kata Allah Ta'ala, kami hantarkan Nabi-Nabi dan Rasul. Qad qasasna alaika min qablu, kami ceritakan kepada kamu kisah-kisah dakwah para Nabi ini. Allah cerita dalam Quran dakwah Nabi Nuh AS. Allah bukan sekadar suruh Nabi berdakwah, Allah cerita pula dakwah Nabi-Nabi terdahulu pada Rasulullah SAW. Wa rusulan lam naqsusum alaik, ada kisah Nabi yang kami cerita, ada kisah Nabi yang berdakwah tapi kami tak cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Likai la yakuna rasulu alaikum, likai la yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya selepas daripada kedatangan Nabi ni, manusia yang ingkar pada Allah, yang kufur pada Allah ni, tak ada hujah lagi, tak ada alasan lagi kenapa tak beriman pada Allah. Allah dah hantar Nabi, Nabi pula berdakwah bersungguh-sungguh siang dan malam. Kalau kamu gagal bukan sebab Allah Ta'ala yang zalim kepada kamu, tetapi kegagalan kamu untuk masuk syurga adalah disebabkan kelemahan diri kamu sendiri, kejahatan hawa nafsu kamu sendiri. Itu janji yang pertama Allah ambil daripada para anbiya alaihi wassalam. Yang kedua, janji khusus pada para anbiya alaihi wassalam. Allah Ta'ala beritahu, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiy, sebutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah ambil sebuah perjanjian daripada sekalian para nabi dan para rasul. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, tak kala kami bagi kepada kamu kitab dan hikmah. Wahai nabi-nabi, keistimewaan kamu, kemuliaan kamu di atas manusia biasa kerana dua benda. Orang lain tak ada kitab, kamu ada kitab. Dan tentu orang yang menerima kitab ini bertanggungjawabnya lebih. Dia punya responsibility ni besar. Dan yang kedua, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, kami bagi kebijaksanaan, kami bagi ilmu nubuah, kami bagi tanggungjawab nubuah kepada kamu. Yang pertama, tuan-tuan, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul, kamu berdakwah macam biasa, tetapi bila mana datang dalam hidup kamu seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, Nabi ini datang membenarkan seluruh ajaran yang Nabi-Nabi dulu bawa. 124,000 Nabi sebelum Rasulullah berdakwah, Nabi membenarkan syariat mereka, membenarkan ajaran mereka, membenarkan dakwah mereka, membenarkan akidah mereka. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna, kamu wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu wajib membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nabi-nabi lain kena tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka lahir ke dunia? Dan ditakdirkan dalam banyak-banyak nabi, hanya Nabi Isa alaihissalam saja yang Allah Ta'ala pernah lantik dia menjadi nabi dan rasul, yang punya umat, yang punya syariat, yang punya kitab, dan dilahirkan di akhir zaman kembali sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa AS lebih berbangga menjadi umat Muhammad SAW berbanding menjadi seorang Nabi yang memiliki umat yang begitu ramai. Dan Allah takdirkan dia hidup, dan dialah insan yang akan berjanji untuk berjuang di akhir zaman ini untuk menegakkan kebenaran, mendakwahkan manusia kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan yang mulia,
Kalau kita tengok kepada kehidupan suci murni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini tuan-tuan yang mulia, ramai orang Islam menganggap dakwah ni satu kerja yang mulia. Semua orang kata kerja dakwah ni kerja yang baik, kerja Nabi-Nabi. Tapi belum tentu orang yang kata kerja dakwah ni kerja yang mulia, tetapi bila diajak berdakwah, dia pula akan tetap menganggap dakwah ni dan juga orang dakwah ni sebagai orang yang mulia. Belum tentu tuan-tuan. Macam mana kaum Arab jahiliyah sebelum lahirnya Nabi, waktu Nabi SAW lahir dan membesar bersama-sama dengan mereka, mereka menganggap Nabi SAW sebagai orang yang mulia. Tetapi bila Nabi mula mengajak mereka kepada kebenaran, persepsi tadi, tanggapan tadi telah mula berubah. Daripada rasa mulia, dah mula merasakan Nabi Muhammad SAW ni seorang yang hina. Dulu anggap Nabi ni Al-Amin, sebagai orang jujur. Tetapi telah berubah bahasa mereka setelah mana Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, dakwah ilallah ni, amalan dakwah ni adalah satu amalan, kalau kita dikata ubat yang sangat mujarab, pil yang sangat mujarab tuan-tuan. Ulama kata ada 3 amalan dalam dunia ni, melalui amalan ini Allah Ta'ala akan diselahkan manusia, Allah boleh didik manusia, Allah boleh ubah manusia. Dan ketiga-tiga amalan ini diamalkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok 3 surah yang pertama diturunkan dalam Al-Quran, surah ini menerangkan 3 asas yang utama. Melalui 3 perkara ini, 3 asas ini, 3 amalan inilah Nabi SAW berjaya membentuk sebuah umat yang begitu patuh dan taat kepada Allah Ta'ala, sanggup mengorbankan jiwa raga mereka untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentu tuan-tuan mulia, kita baca surah yang pertama turun dalam Quran, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah yang kedua turun di awal kenabian Nabi SAW adalah suratul Mudaththir, yang mana dalam surah Al-Mudaththir Allah ceritakan betapa pentingnya berdakwah. Kalau dalam suratul Alaq Allah ceritakan betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang ketiga Allah turunkan suratul Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil menceritakan betapa pentingnya qiyamul lail, bangun malam, tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Dan ketiga-tiga amalan inilah diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan disebarkan kepada umat Islam, sehingga akhirnya umat yang dulunya jahil, umat yang dulunya jauh daripada kebaikan, telah berubah menjadi umat yang dahagakan kebaikan, yang inginkan kebaikan untuk orang lain. Tetapi ulama kata walaupun ketiga-tiga amalan ini besar dan penting, hakikat sebenarnya ketiga-tiga amal ini tak boleh dipisahkan. Kalau kita mengaji ilmu saja tuan-tuan, tetapi bangun malam tak, tahajud tidak, sembahyang jemaah tak jaga, ilmu ni menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Banyak orang belajar, kita banyak tengok orang mengaji kitab banyak tuan-tuan, macam-macam dia boleh kupas. Kalau berbahas dia memang kira, tetapi ibadat dia jauh daripada dia. Dengan ilmu yang dia dapat, dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda, barang siapa bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah dalam diri dia, falam yazdad minallah illa bu'da. Bertambah ilmu tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, tetapi bertambah ilmu semakin menjauhkan dirinya dengan Allah. Sebab itu ketiga-tiga benda ni kena duduk dalam diri satu orang manusia. Ilmu memang penting, tetapi ilmu semata-mata tak cukup. Yang kedua, di samping ilmu, satu orang tadi perlu menjalankan dakwah, kerana dakwah inilah yang akan membentuk kekuatan iman untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Bahkan ulama kata dakwah ni ibu segala amalan. Bila kita mula ambil ibu, macam mana kita nak tangkap anak ayam yang banyak. Anak ayam yang kita nak tangkap bawa masuk lubang belaka tuan-tuan. Maka cara nak tangkap anak ayam yang banyak, dia kalau tangkap satu-satu lambat. Maka ulama kata kita tangkap ibunya, Masya Allah. Bila kita pegang ibunya, dakwah ni tuan-tuan,
maka automatically dakwah ni akan menguatkan iman seseorang. Bila iman kuat tuan-tuan, maka segala perintah Allah Ta'ala ni akan jadi ringan dan jadi mudah. Nak bangun malam pun mudah, nak solat berjemaah pun jadi mudah, nak baca Quran pun jadi mudah, nak berzikir pun mudah. Sebab itulah Nabi SAW bukan sekadar mengajar ilmu kepada para sahabat. Di rumah Al-Qam bin Abil Al-Qam, Nabi ajar perkara maghriban, perkara ghaib. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat. Nabi ajar tentang ilmu aqaid, tentang akidah, tentang iman. Tetapi Nabi tak kumpul anak murid dalam bilik darjah saja. Mengajak anak murid dalam bilik darjah tak cukup. Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat Nabi ni pergi buat street dakwah tuan-tuan. Dakwah di jalanan. Dan bukan sahabat Nabi ni buat seorang. Nabi SAW lah sendiri yang menunjukkan contohnya tuan-tuan dalam berdakwah. Jadi kita baca dalam kitab sirah ini tuan-tuan, di permulaan sebelum ini kita dah belajar. Yang pertama dalam bab yang sebelum ini kita baca, iaitu ad-da'watu sirran. Nabi berdakwah secara rahsia tuan-tuan, ini dalam bab ini. Nabi berdakwah secara rahsia selama 3 tahun lamanya, mengajak orang dekat-dekat. Nabi tahu sahabat Nabi pun masih belum dapat kekuatan, keyakinan lagi nak berdakwah, tak berani lagi nak buat dakwah secara terang-terangan, masih lagi iman mereka masih lemah tuan-tuan. Nabi cuma bagi skill pada sahabat, tackle orang yang paling dekat dengan kita, yang paling rapat dengan kita. Tuan-tuan, alhamdulillah, dalam tempoh 3 tahun itu dapatlah 35 hingga ke 50 orang. Wallahu a'lam, ada berbeza-beza pendapat. Tuan-tuan mulia, tak ramai. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi turunkan sepotong ayat kepada Nabi SAW selepas masuk tahun yang ketiga. Nabi pun dah dapat sedikit keberanian. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, fasda' bima tu'maru wa a'rud 'anil musyrikin. Kamu tinggalkan, kamu istiqamahkan wahai Muhammad dengan apa yang diperintahkan kamu mengerjakannya, iaitu istiqamah dengan dakwah. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah kamu daripada orang musyrikin. Jangan pedulikan mereka. Mereka nak kata apa, mereka nak buat apa, mereka nak fitnah, mereka nak marah, mereka nak ludah, mereka nak kata. Kamu jangan pedulikan apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan yang mulia, yang ketiga, Allah telah perintah Nabi SAW untuk bangun malam. Dakwah di siang hari, nanti malam hari Nabi SAW akan bangun menghadap Allah, berdoa, memohon hidayah kepada orang yang dia telah temui di siang hari, orang yang telah didakwahkan di siang hari. Ulama kata 3 amalan ini wajib ada pada diri tiap-tiap orang Islam. Kalau dia nak dapat kesan macam mana kesan yang telah diperolehi oleh para sahabat, nak dapat kemanisan iman macam sahabat, nak dapat khusyuk dalam solat macam para sahabat dapat. Kita heran macam mana para sahabat Nabi boleh bangun malam sembahyang tahajud sampai ke subuh tuan-tuan. Kita pun heran. Kita pun heran macam mana sahabat Nabi boleh khusyuk dalam solat. Dia kata jangan kata orang cakap kuat-kuat sahabat Nabi tak dengar. Sahabat Nabi kata dekat tabi'in, engkau orang boleh berborak apa isu pun tepi aku tak akan dengar, dia kata. Kan? Sebab apa dia kata? Orang duduk tepi jalan pun yang minta sedekah, dia sanggup bersabar orang pukul, orang maki dia. Takkan kita dalam beribadat kepada Allah Ta'ala tak boleh nak khusyuk dalam masa beberapa minit kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita hairan macam mana sahabat Nabi punya iman, macam mana mereka punya kekuatan amal mereka, macam mana mereka boleh dapat perubahan yang hebat. Sebenarnya perubahan para sahabat Nabi SAW itu berlaku, Islam yang mereka dapat adalah berkat pengorbanan susah payah tuan-tuan. Yang mujahadah susah payah inilah yang kita semua tak sanggup nak buat. Hari ini kita nak Islam yang sempurna, kita nak jadi orang hebat, nak khusyuk, nak dapat ilmu, nak dapat khasyiatullah, takut pada Allah, nak dapat sifat macam mana sahabat Nabi dapat. Tetapi beza kita dengan para sahabat, kita hari ini takut menghadapi susah payah, menghadapi cabaran dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara sahabat Nabi ni tak peduli. La yakhafuna fillahi lawmata la'im.
mereka dalam nak dekatkan diri kepada Allah, nak dapat redha Allah, mereka tak takut kepada celaan para pencela. Kita hari ini malu takut orang cela kita. Sebab itu tuan-tuan mulia, dalam bab ini pengarang kitab kita Syekh Hudhari telah menulis satu lagi bab yang kedua, itu al-jahru bit-tabligh, iaitu melakukan tabligh dengan secara terang-terangan. Dah tak peduli dah orang nak kata apa, orang nak buat apa, nak ancam bunuh, nak halang, buatlah apa pun. Tetapi Nabi SAW dengan begitu sekali tegas, Nabi SAW telah buat keputusan, aku akan meneruskan dakwah ini sama ada nyawa aku melayang ataupun Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Keputusan telah dibuat. Jadi kita sambung balik. Walamma jahara Rasulullah SAW bid-da'wah, tatkala Nabi SAW telah mula melakukan dakwah secara terang-terangan. Masya Allah, kita hari ini akan disayangi oleh masyarakat dengan sayang yang sangat hebat selagi mana kita tak ajak dia pada kebaikan. Masya Allah, orang sayang kita, masyarakat sayang kita. Tapi bila kita buka mulut ajak pada kebenaran, dah mula ada orang tak senang. Itu sunnatullah. Masya Allah, nak uji kita ikhlas kita ke tidak. Maka tatkala Nabi SAW mula melakukan dakwah secara terang-terangan, dan ulama kata maksudul bi'tsah, maksud daripada pengutusan Nabi memang untuk berdakwah. Tak akan mungkin kita dapat bayangkan Nabi datang ke dunia dia senyap buat ibadat seorang-seorang, tak ada. Nabi ini memang diutuskan oleh Allah ke dunia untuk bercakap, untuk mengajar. Sebab itu ciri-ciri khusus Nabi ni, at-tabligh ni ciri khusus bagi seorang Nabi. Kita daripada kecil bilang sifat Nabi ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah dengan fatanah ni tuan-tuan, 3 sifat yang ada dalam diri seorang Nabi. Tak nampak Nabi ni jujur, nampak ke tak? Tak nampak. Nabi ni amanah, siddiq amanah, Nabi ni amanah, tak nampak amanah Nabi. Nabi ni cerdik, fatanah, tak nampak. Tapi sifat yang nampak pada diri seorang Nabi adalah tabligh. Nabi mesti bercakap, Nabi mesti berdakwah, Nabi mesti mengajak, Nabi mesti menyampaikan. Dan kitman itu menyembunyikan ilmu adalah satu dosa yang sangat besar bagi seorang Nabi. Nabi tak pernah menyembunyikan ilmu. Sebab itulah pernah ditanya pada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, hal khassakum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, apakah Nabi pernah menyampaikan ilmu khusus pada kamu wahai Sayyidina Ali? Sebab banyak orang kata Sayyidina Ali dapat ilmu pelik-pelik daripada Nabi, ilmu yang orang lain tak dapat. Nabi kata tak ada apa, melainkan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Tetapi kadang-kadang kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, berkat satu orang alim, dia jaga ilmu, dia jaga takwa, jaga amalan, Allah bagi dia barakah daripada ilmu, maka dia dapat sedikit ilmu laduni daripada Allah Ta'ala berkat ketakwaan dia kepada Allah. Berkat dia jaga makan, dia jaga mata, dia jaga, maka Allah bagi dia ilmu kefahaman yang lebih daripada orang lain, disebabkan pengorbanan dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mulia, bila Nabi mula menjalankan dakwah secara terang-terangan, apa reaksi masyarakat Arab jahiliyah? Orang tak pernah dengar orang Arab jahiliyah ni sebut nama Allah, itu biasa. Tapi selama ini Allah dengan berhala tu, nama Allah dengan nama berhala tu diadunkan, disyirikkan, disekutukan. Tapi kali ini bila Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah wahdahu la syarik, Allah yang esa, yang tiada sekutu dengannya. Bila sebut nama Allah, kena nafikan berhala-berhala tu. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Berhala tak boleh bagi apa-apa kepada kita melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Segala yang berlaku dengan kehendak Allah. Jadi benda ni yang menyebabkan kaum musyrikin ni, Allahu Akbar, dah mula kepanasan tuan-tuan, macam cacing kepanasan. Jadi tuan-tuan, reaction mula-mula sekali yang Nabi terima, sakhirat minhu Quraisyun wastahza'u bihi fi majalisi. Maka kaum Quraisy telah mula
Sakhirat ni memperlekehkan, mempersendakan, Masya Allah. Jadikan Nabi ni sebagai mainan mereka dalam majlis-majlis mereka. Bayangkan Rasulullah SAW ni insan yang paling mulia. Kalau kita ni tuan-tuan tak pernah buat salah dengan orang, tiba-tiba kita jadi orang benci kat kita. Macam mana perasaan kita? Kita tak pernah buat salah dengan orang. Macam Nabi SAW, tak pernah Nabi ni buat salah dengan siapa-siapa. Daripada kecil Nabi sentiasa buat baik. Tetapi akhirnya Nabi SAW bila mula berdakwah, tuan-tuan, Allah Ta'ala uji satu orang pendakwah ni, tuan-tuan. Dia kena lemburkan diri dia sebelum dia nak dapat hakikat kebesaran Allah Ta'ala. Sebelum kita nak dapat Allah, kita kena lemburkan syakhsiah diri kita. Muhammad SAW kena lemburkan Muhammad untuk dapat redha Allah, untuk dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka Nabi kena korbankan maruah diri dia. Daripada dulunya orang panggil Al-Amin, sekarang ni orang dah mula mempersendakan, memperlekehkan, memperbodohkan Nabi SAW. Padahal Nabi bukan orang bodoh, Nabi bukan orang hina, Nabi sangat mulia. Tetapi sunnatullah, siapa yang nak berdakwah mestilah mengorbankan maruah diri dia demi semata-mata untuk dapat redha Allah. Kalau orang semulia Nabi pun dalam berdakwah Nabi menerima ujian macam ni, kalau kita berdakwah orang puji kita, orang sanjung kita, maknanya dakwah kita belum mencapai tahap yang hakiki, tuan-tuan. Masya Allah. Sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya satu orang sangat dicintai oleh anak isteri dia dan sangat dihormati oleh jiran tetangga dia, kami mengesyaki orang ini lemah dalam menjalankan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kerana orang yang istiqamah buat kerja dakwah, tuan-tuan, memang manusia akan mula rasa tak senang, rasa tak selesa. Itu perkara biasa, tuan-tuan. Tapi kalau kita takut nak terjun dalam laut, memang kalau kita takut dengan basah, kita tak akan berani terjun dalam laut, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu ulama kata bercakap dalam masjid ini senang. Sebab semua orang datang menyambut kita, nak dengar apa yang kita cakap. Tapi dakwah yang susah, dakwah yang hakiki itu dakwah di jalanan. Nak mengajar orang, kalau berani kita pergi, Masya Allah, ke LCC, pergi ke Taman Tasik Titi Wangsa, tempat anak muda berkumpul main motor, tuan-tuan. Di sana kita berdakwah, tuan-tuan. Buat serik dakwah, ajak manusia sungguh-sungguh, tuan-tuan yang mulia. Selalunya kita akan dapat. Tetapi dengan tentangan manusia itulah kita akan dapat kemanisan iman, tuan-tuan. Kita tak akan rasa nak menangis selagi mana tak ada orang maki kita, tuan-tuan. Tapi bila orang maki kita, barulah malam itu menitik air mata kita berdoa pada Allah. Kalau tak ada benda, tuan-tuan cuba tengok tadi lepas maghrib, apa doa yang kita minta? Tak ada benda sangat. Sebab tak ada cabaran, tak ada challenge dalam hidup. Kita nak minta apa pun tak tahu pada Allah Ta'ala. Tapi cuba waktu kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian, mesti malam angkat tangan, air mata mudah keluar, tuan-tuan. Ya, Masya Allah. Mereka mempersendakan Nabi dalam majlis-majlis. Kalau orang Arab ni dia bersyair, untuk puji orang pun boleh, untuk orang pun dahsyat juga, tuan-tuan. Orang Arab ni gunakan syair untuk memburukkan Nabi SAW. Ada seorang yang sangat penyair, yang sangat jahat, yang mana dia gunakan mulut dia untuk memaki hamun Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang mulia, fakana idza marra alaihim yaqulun, setiap kali Nabi lewat, Nabi melintasi di tepi majlis mereka. Orang Arab ni dia ada majlis lara dia lah, kan? Tempat dia bersembang, tempat dia bergurau, gelap-gelap, tuan-tuan, minum-minum. Nabi SAW lalu di tempat mereka, mereka akan mengatakan, hadza ibnu Abi Kabsyah yukallimu minas sama. Ini anak Abi Kabsyah. Abi Kabsyah ini suami kepada Halimatus Sa'diyah. Dia tak cakap ini anak Abdullah, ini anak Abi Kabsyah. Nak bagi beritahu Kabsyah itu kibas, pengembala kambing, bapa kambing, anak kepada pengembala kambing Abi Kabsyah ini. Dia cuba-cuba nak bercakap dengan isu langit. Masya Allah. Apa yang isu yang Nabi bawa ni, isu daripada langit, wahyu daripada langit. Jadi konon-konon nak beritahu dia orang hina, tapi nak bercakap tentang benda besar-besar, benda tinggi-tinggi. Masya Allah. Ada lagi kata, hadza gulamu Abdul Muttalib, ini hamba kepada Abdul Muttalib. Yukallimu minas sama. Dia cuba nak cakap tentang isu-isu daripada langit. Cuba nak sampaikan kepada kita ni wahyu daripada langit.
Kononnya mereka nak menyebabkan orang makin lama makin lari daripada Rasulullah SAW. Itu je tujuan. Sebenarnya syaitan ni tuan-tuan, dia nak halang orang daripada kebenaran. Dia keluarkan bahasa-bahasa yang sesat ini daripada mulut manusia. Zukhrufal qawli ghurura, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Macam mana Nabi menyampaikan wahyu kepada manusia, dan dakwah Nabi pun melalui wahyu, syaitan pun dia ada wahyu antara satu sama lain, diilhamkan kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi, untuk keluarkan cacian maki hamun pada Nabi, supaya orang lari daripada Nabi, dan supaya lemah. Orang yang nak berdakwah ni menjadi lemah, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, Allah ada berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka cuba nak padamkan, nak tutupkan nur Allah dengan mulut mereka, dengan cacian mereka. Wallahu mutimmu nuri. Tapi Allah berjanji nak menyempurnakan nur ini. Allah nak sebarkan dakwah ini, kebenaran Islam ini ke seluruh dunia. Gunalah mulut kamu banyak mana pun nak tutup. Kali pertama orang boleh percaya, tapi satu hari nanti orang akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah, mana kaca, mana permata. Tuan-tuan yang mulia, la yaziduna ala dhalik. Mula-mula tu mereka tak lebihkan daripada itu. Mula-mula masih sopan lagi, masih lagi hormat lagi pada Nabi ni, tapi dah mula dah cakap bahasa yang tak boleh dah disampaikan, dilontarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi falamma, maka tak kala Nabi SAW mengaibkan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi dah mula sentuh, berhala ni tak boleh buat apa, berhala ni tak boleh cakap, tak boleh nak tolong kita, tak boleh nak selesaikan masalah kita. Dia sendiri pun tak boleh tolong diri dia. Dia sendiri pun dibuat oleh orang macam mana dia nak buat orang lain, macam dia nak tolong orang lain. Nabi telah mula mendedahkan hakikat berhala ni tak boleh buat apa-apa. Macam kita lah, kita akan anggap orang tu baik selagi mana orang tu tak sentuh kita punya kekasih kita, tuan-tuan. Dan orang sentuh kekasih kita, mulalah marahlah kita, kan? Ustaz baik, bagus ustaz ni, baguslah ustaz. Selagi ustaz tak sentuh benda yang kita minat, kan? Ini Nabi SAW baik, Al-Amin. Sebab Nabi belum berdakwah lagi. Tapi bila Nabi mula berdakwah, Nabi dah mula sentuh berhala-berhala mereka. Masya Allah, wasaffaha uqulau. Mereka kata kami sembah patung kerana nenek moyang kami sembah patung. Nabi beritahu, adakah kalau seandainya nenek moyang kamu tak faham, tidak berakal, takkan nak ikut juga? Dah mula mereka ni dapat poin. Rupanya Muhammad ni poin dia, dia mengutuk Tuhan kita, dia mengutuk nenek moyang kita. Ini poin besar ni. Orang Arab pantang kutuk keturunan dia, Masya Allah. Maka mereka mengatakan, wa qala lahum wallahi. Masya Allah. Apa yang Nabi sampaikan yang menyebabkan orang Arab sangat marah, apa tuan-tuan? Ya qaumi, wahai kaumku. Semua Nabi-Nabi bercakap dengan kaum dia dengan bahasa yang paling lembut, tuan-tuan. Wahai kaumku, wahai umatku, kan? Inilah bahasa-bahasa yang Nabi-Nabi gunakan. Semua Nabi daripada Nuh AS sampai Nabi Muhammad, semua menggunakan perkataan ya qaumi. Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah ampunkanlah dosa kaumku, fa innahum la ya'lamun, mereka tak tahu. Nabi-nabi ni berdakwah kerana sayang. Sayang bukan sayang biasa, sayang lebih pada diri sendiri, tuan-tuan. Apa dia kata? Laqad khalaftum dina abikum Ibrahim. Kamu telah menyalahi agama moyang kamu Ibrahim AS. Selama ini orang Arab jahiliah ingat dia ni betul-betul berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang betul-betul tulen. Rupanya Nabi Muhammad kata yang kamu buat sembah patung semua ni semua tak betul. Maka tuan-tuan mulia, sarat fi ru'usi hamiyatul jahiliyah. Bertaburlah di atas kepala mereka ni, tuan-tuan, semangat jahiliyah tu, tuan-tuan. Asabiyah jahiliyah ni dah mula merasuk dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, ghiratan, sehingga timbul satu kecemburuan ala tilkal alihah, rasa nak membela Tuhan mereka. Rasa Tuhan kita dah dihina, Tuhan kita telah dikutuk. Maka mereka telah buat keputusan untuk orang Arab ni faham-fahamlah, tuan-tuan, isu kecil pun boleh berperang. Ini isu agama, isu nenek moyang, isu keturunan. Masya Allah. Dan senang dia orang ni nak
Nak apa seekor orang lain supaya benci Muhammad? Kerana Muhammad kutuk Tuhan kita, Muhammad kutuk nenek moyang kita, Muhammad telah memperbodohkan kita. Jadi dan Muhammad kata kita pula dah sesat daripada agama Nabi Ibrahim AS. Selalunya orang sesat dia tak mengaku dia sesat, dia tak sedar dia sesat, tuan-tuan. Mana ada orang sesat dia mengaku dia sesat, tuan-tuan? Tak ada. Lagi pula syaitan menghasut orang Arab ni, mengatakan kamu dalam kebenaran. Masya Allah. Jadi orang yang rasa dia benar, dia akan anggap musuh dia itu dalam kesesatan. Muhammad yang sesat sebenarnya, bukan kami. Waliyahzubillah. Jadi tuan-tuan mulia, akhirnya nenek moyang kita sembah patung ini, nenek moyang kita ikut milah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan mulia, tiba-tiba Muhammad kata kamu telah menyalahi agama Nabi Ibrahim AS, milah Nabi Ibrahim. Jadi mula-mula hormat lagi, walaupun marah, geram, Masya Allah, kan? Tapi masih hormat. Fadhahabu ila ammi Abi Talib. Mereka telah pergi menghadap pak saudara Nabi Abu Talib, yang Nabi hormat, yang Nabi sanjung macam bapa dia. Mudah-mudahan Abu Talib dapat jadi orang tengah untuk mendamaikan sikit, menjernihkan kekeruhan ini. Masya Allah, kita tengah panas ni, kalau main dengan semangat jahiliah kita ni habislah, kan? Orang kutuk nenek moyang kita, memang kita tak bagi chance. Tapi ni kerana Nabi Muhammad SAW ni keturunan Quraisy, keturunan orang yang kita hormati, kita sanjung Abdul Muttalib, kita sanjung Abu Talib, perli-perli itu tak apalah, tapi kena buat sesuatu. Akhirnya mereka buat keputusan, kita kena cari siapa yang Muhammad SAW paling hormati. Maka didapati Abu Talib orang yang paling dihormati, Sayyidu Bani Hashim, di penghulu bagi Bani Hashim, alladhi akhadha ala nafsi himayatu min aidi a'dai, satu orang pakcik yang telah mengambil tanggungjawab untuk mempertahankan maruah Nabi Muhammad SAW daripada gangguan musuh. Setiap kali musuh nak datang, Abu Talib yang akan ke depan mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena nego dengan Abu Talib dalam urusan Muhammad SAW ini. Masya Allah, bukan senang tuan-tuan ya. Seorang nak lawan semua kaum. Satu orang Nabi Muhammad nak mempertahankan kebenaran, berhadapan dengan ribuan kaum yang memang Allah tak bagi dia orang ni pun adab dan akhlak sikit pun. Hidup dengan penuh brutal orang Arab jahiliah ni, tuan-tuan. Macam mana Rasulullah SAW ni insan yang sangat lemah lembut, nak beritahu pada dia orang yang korang ni penyembah Tuhan yang salah, agama yang tak betul, kena kembali kepada Islam. Itu satu benda yang sangat payah, tuan-tuan. Fatalabu minhu ay yukhalli bainahu wa bainahu. Mereka minta daripada Abu Talib supaya Muhammad SAW ni dia berpisah daripada kami. Maksudnya dia nak ibadat, nak masuk Islam, dia buat dia seorang tak apa. Sembayanglah, nak sembayang 5 rakaat, nak buat baik macam mana pun buatlah, tapi jangan ganggu kami. Lakum dinukum waliyadin. Kamu ikut agama kamu, kami ikut agama kami. Kalau kita buat gitu, tuan-tuan, orang kafir tak marah langsung. Orang kafir senang hati. Orang Islam dia nak jaga agama dia, kita jaga agama kita. Tapi batasan itu jangan campur dengan dakwah. Itu orang kafir semua senang, tuan-tuan. Tapi orang kafir akan mula marah, akan rasa terganggu bila ada orang Islam nak masuk menceroboh sepadan agama dia orang untuk tarik orang daripada Islam. Ini orang kafir akan marah, tuan-tuan. Syaitan pun marah. Sebab itu ulama kata, kalau kita buat baik, ibadat pada Allah Ta'ala, jadi orang soleh, tak ada siapa nak marah, tuan-tuan. Tapi bila kita mula berdakwah, memang ramai orang akan marah dengan kita, benci dengan kita. Nabi Muhammad SAW, orang kafir kata minta Abu Talib beritahu Muhammad, kita buat masing-masing, buat cara masing-masing, uruskan agama masing-masing, uruskan diri masing-masing, dan kita saling hormat menghormati, toleransi antara kaum, antara umat. Macam kita lah kan, masyarakat majmuk kan. Kita kena menghormati, tahaluf, kena macam-macam lah. Tapi tuan-tuan mulia, dalam buat baik itu bab lain, bab dakwah bab lain, tuan-tuan. Buat baik dengan orang bukan Islam tak ada masalah, tapi dakwah tetap dijalankan. Jangan sampai kalau nak jaga hati orang, kita pula tak payah dakwah lah ni, kan? Jadi dakwah ni kena tetap jalan, tuan-tuan. Masya Allah. Maka aw yakufau amma yaqulu,
ataupun sekurang-kurangnya Muhammad berhenti bercakap. Berhenti bercakap lah. Mana kau hormatlah kat kami kan. Kami pun pada dia bukan kawan jahat, padahal dah teruk sangat dah kan, minum arak apa semua, tapi dia tak rasa dia jahat. Sebab apa? Orang yang tidak ada iman, tuan-tuan, dia tak rasa pun dia buat salah, tuan-tuan. Orang yang tak ada iman, dia Allah Ta'ala cabutkan furqan daripada diri dia tak boleh beza ini baik, ini buruk, ini anak, ini bukan anak, ini semua dia tak dapat beza. Jadi tuan-tuan mulia, dia rasa dia dalam kebenaran. Masya Allah. Jadi dia nak minta Nabi Muhammad tolong jangan bercakap, sudahlah. Yang lain nak buat-buatlah, tapi tolong jangan bercakap, berhenti berdakwah, tuan-tuan boleh. Masya Allah. Faradahum radan jamila. Nabi Muhammad SAW tolak dengan tolak yang baik. Masya Allah. Tak apalah kalau tak dapat, tapi insya-Allah lah saya akan tetap jalankan juga. Tapi Masya Allah kita buat cara baik lah, Masya Allah. Kalau orang tak suka nak buat macam mana? Tapi Nabi tolak dengan tolak yang baik, bunyi bahasa fansarafu anhu, maka bersurailah mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma yuriduhu la yasudduhu an muradi syai'un. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah, bukan kerana orang tak suka, bukan kerana orang marah, bukan kerana orang nasihat supaya berhenti. Nabi berhenti tak. Nabi tetap melaksanakan, meneruskan perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, walaupun ada yang menghalang untuk Nabi melaksanakan impian Nabi. Fatazaya dalam lama kelamaan kemarahan, kebencian telah menjadi semakin bertambah. Wa adwarat Quraisyun al-haqda wal adawah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Quraisy telah menyimpan, menyembunyikan perasaan hasad, dengki dan permusuhan yang begitu besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin marah, tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, dalam dakwah ni ada satu penawar. Ubat ni dia ada reaction, tuan-tuan. Bila kita makan ubat, dia akan ada tindak balas. Dakwah ni ada satu tindak balas, tuan-tuan. Reaction dalam dakwah ni, dia memberi penawar kepada orang yang berdakwah itu sendiri, dan dia beri penawar kepada orang yang didakwah sebenarnya. Orang Quraisy terus dia benci, tapi sebenarnya ubat tu dah berkesan pada dia. Itu yang dia marah tu. Macam orang ada sakit kuat, tuan-tuan, bila dia makan ubat, reaction tu keluar merah-merah dekat badan, dia kelak kabut. Tapi doktor kata itulah tanda bagus. Itu isyarat daripada badan kita yang ubat tu telah memberi kesan. Orang kafir marah tu malah bagus lah tu. Sebab apa? Itu tanda ubat Nabi SAW dah mula berkesan, dah masuk tu. Mula-mula tak pernah dengar Allah ni Tuhan yang satu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi cakap tu sebenarnya dah masuk, cuma nafsu dia masih belum menerima, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata kelebihan dakwah ni, dia merawat da'i dan madu. Orang nak berdakwah tu pun, nak cakap tu pun sebenarnya dia pun berat juga, tuan-tuan. Nabi SAW nak berdakwah, nak ajak orang pada kalimah la ilaha illallah tu, Nabi sendiri pun berat. Nabi pun ada perasaan takut, ada juga perasaan malu, tapi Nabi buat ini juga rawatan untuk seorang pendakwah dan juga orang yang nak didakwahkan. Bayangkan dahsyatnya kesan daripada dakwah ni, tuan-tuan. Bila syaitan dengar azan, ulama kata Nabi beritahu syaitan akan lari terkentut-kentut sampai beberapa kilometer jauh. Nak beritahu dahsyatnya kekuatan dakwah ni. Bila syaitan dengar azan, yang merupakan dakwah utama, dakwah yang paling sempurna. Sebab apa? Dalam azan ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Syaitan dengar ni, jam aku ni kan, Allah Maha Besar. Bila dikumandangkan azan, syaitan di seluruh dunia ni lari ditampukkan. Takutnya syaitan iblis dengan dakwah. Tapi ulama kata bila kita nak sembahyang, walaupun sembahyang tu perintah Allah yang besar, syaitan boleh duduk celah-celah kita, tuan-tuan. Jadi macam rupa anak kambing. Dia siap boleh beritahu kat kita pula, uzkur kaza, tolong ingat 1-2 poin dia kata boleh. Tak payah banyak-banyak tau. Saya nak mulakan dengan 1 je poin dulu. Kamu ingat benda ni. Lepas tu dia automatik. Kita lepas ingat poin tu, kita masuk satu dunia, tuan-tuan. Kita dah mula menerokai sebuah alam yang begitu jauh. Kita berkhayal sampai kita terlupa berapa rakaat kita sembahyang. Tak tahu, tanya imam.
payahnya nak ingat rakaat ni imam orang jadi imam ni payah nak ingat rakaat, sebab satu saatnya kita split tuan-tuan, terus tak tahu. Kau boleh tanya orang belakang dah berapa rakaat kita kan. Syaitan punya dahsyat tuan-tuan. Bila kita sembahyang dia boleh masuk, tapi kalau dakwah syaitan tak boleh masuk. Panas syaitan tuan-tuan, sebab cakap kebesaran Allah Ta'ala, syaitan pun takut. Dia pun tahu yang dia cakap tu betul-betul tu. Syaitan pun cakap inni akhafullah. Syaitan cakap aku pun takut pada Allah Ta'ala sebenarnya. Syaitan tu ni saya buat je, dia pun takut dengan neraka, takut dengan azab Allah. Sebab tu bila Fir'aun dah mengaku ana rabbukul a'la, syaitan kata aku tak nak duduk dekat dengan dia. Saat lagi dia kena azab, aku pun kena azab sekali. Kan dah melampau ni. Iblis pun dia ada hak juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka akhirnya tuan-tuan fatazayyadal amru, akhirnya wahatha ba'dhum ala ba'dhan ala dhalika, akhirnya dah mula bercakap dan saling menghasut supaya benci Rasulullah SAW, membenci Muhammad. Cakap kaum perempuan ni kan, kita dengar satu perempuan dia tengah angkat kayu api, Rasulullah SAW kata, makcik boleh saya tolong makcik tolong angkat barang. Nabi pun angkat barang sampai ke rumah dia. Bagus betul perangai kamu ya anak, berjurus kamu ni, Masya Allah, anak yang baik sangat. Tapi tolong jangan jadi macam Muhammad tu ya. Muhammad dia buat kecoh betul lah dalam masyarakat kita ni. Anak dia bagus, kalau macam ni makcik suka. Tapi yang macam Muhammad tu makcik tak suka. Dekat-dekat nak balik, siapa nama anak? Saya lah Muhammad tu makcik. Kan macam itulah. Punya teruk propaganda orang kafir Quraisy buat ni, sampai semua orang perempuan, orang tua, budak kecil, semua dah mula menaruh perasaan benci kepada Rasulullah SAW. Daripada sayang jadi benci. Berat ni tuan-tuan. Kalau kita mengalami perasaan tu, kita tahu. Dulu orang sayang kita sangat-sangat, tiba-tiba jadi benci sangat-sangat. Lepas tu Allah campak sayang pula. Sayang yang kedua ni, sayang ni sahabat pada Rasulullah SAW selepas Islam ni, itu sayang yang betul tuan-tuan. Sayang dah memang betul-betul lah tu, sayang yang hakiki. Tuan-tuan mulia, thumma masyaw ila Abi Talib maratan ukhra. Kali ini pergi pula rumah Abu Talib sekali lagi. Wa qalu lahu, mereka sampaikan kepada Abu Talib, innalaka sinnan wa syarafan, sesungguhnya tuan orang yang berumur, orang yang berpengalaman, orang yang tua di kalangan kami. Tuan pun ada kemuliaan, kedudukan, wa manzilatan minna, tuan ada kedudukan sangat tinggi pada pandangan kami. Wa inna qad talabna minka an tanha ibn akhika, dan kami minta pada tuan satu benda yang mudah je, tolong larang anak saudara tuan itu daripada berdakwah. Tu je kami nak. Kalau dia berhenti, kami settle, kami berbaik dengan dia macam dulu balik. Masya Allah ya. Falam tanhahu anna, tapi kami kecewa tuan tak larang pun anak saudara tuan ni. Patut larang, cakap sepatah dua ke nasihat kepada Muhammad. Dia pun anak yang taat, dengar cakap pakcik dia. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha, demi Allah kami dah tak ada sabar dah di atas keadaan yang berlaku ni. Kan Masya Allah, syaitan pun cucuk-cucuk lagi. Maka min syatmi abain, kerana dia yang pertama dimaki hamun nenek moyang kita. Ini memang tak boleh. Kalau kita pantang, pantang kita ni, orang mencaci maki nenek moyang kita, memang pantang kita lah orang Melayu tuan-tuan. Wa tasfihi uqulina, dan Nabi Muhammad memperbodohkan akal kita. Jadi sebenarnya daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, dipakai idea yang syaitan bagi ni, idea kita semula tuan-tuan. Nak jawab kepada Nabi-Nabi yang berdakwah ni, kata Nabi bodoh, Nabi gila, Nabi memperbodohkan akal kita, Nabi memaki hamun Tuhan kita, memperbodohkan nenek moyang. Itu idea yang syaitan masuk, ilhamkan dalam pemikiran orang yang tidak beriman ni. Idea kita semula. Tiap-tiap kali Nabi berdakwah, itu je lah idea dia. Tak boleh nak jawab. Macam Fir'aun ditanya pada Musa dan Harun, qala faman rabbukuma ya Musa, Tuhan kamu berdua siapa? Kalau kamu tak mengaku aku sebagai Tuhan, jadi Tuhan kamu siapa? Dia kata rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Allah ni Tuhan bagi Tuhan Fir'aun, dan Tuhan bagi nenek moyang Tuhan. Fir'aun pening lah. Aku ni mencanang seluruh dunia supaya manusia sembah aku, tiba-tiba Allah ni bukan Tuhan aku je, Allah ni Tuhan pada nenek moyang aku. Macam mana aku nak
nak bagi point dekat pengikut aku supaya tak lari, supaya tak hilang keyakinan daripada aku ni. Jadi akhirnya keluarlah, nak takut hilang sokongan. Akhirnya qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Senang cerita, kita nak beritahu rasul yang diutuskan kepada kamu ni yang mengaku sebagai nabi, dia nak gila. Jadi gila no, macam mana? Jadi point tu, idea zaman Fir'aun lagi tuan-tuan. Bila datang Nabi Muhammad, keluar balik, Muhammad ni gila, Muhammad ni dia memaki hamun nenek moyang kita. Setan dia bagi idea tu je, bagi orang nampak ni. Sebenarnya dia tipu. Setan ni idea tu idea menipu, reverse psychology tuan-tuan. Dia bagi tipu pada manusia ni. Sesungguhnya Muhammad ni menyusahkan kita, jadi kami dah tak boleh nak sabar. Wa'aibi alihatina, Muhammad mengaibkan Tuhan kami. Kita sayang Tuhan, tiba-tiba Muhammad memaki hamun Tuhan kita. Lata Uzza ni tak boleh buat apa-apa. Masya Allah, sedap dia cakap kan. Masya Allah. Marah. Fa'innahum kanu idha ihtajju bitaqlid fi istimrarihim ala adami ittiba'il haq dhammahum li'adami istima'il uqulihim fima khuliqat lahu. Masya Allah. Dan sesungguhnya mereka itu orang Arab jahiliyah idha ihtajju bitaqlid fi istimrarihim ala adami ittiba'il haq. Bila Nabi kata sekarang ni kebenaran datang, kebenaran dah datang di hadapan kamu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kebenaran dah datang. Dulu kamu tak tahu. Dulu kebenaran tak ada. Nabi 617 tahun tak ada Nabi. Patutlah kalau kamu nak berfikir macam ni. Tapi sekarang Nabi dah datang, wahyu dah datang, Quran dah datang, kebenaran dah datang. Orang cakap nenek moyang kami. Sekarang ni kalau nenek moyang tak betul, takkan tak nak ikut juga. Jadi bila bertempur dua kepentingan, nak ikut nenek moyang ke nak ikut Nabi yang baru ni, Masya Allah, mereka bertaklid kepada nenek moyang mereka. Fa'innahum kanu idha ihtajju bitaqlid fi istimrarihim ala adami ittiba'il haq dhammahum li'adami isti'mali uqulihim fima khuliqat lahu. Maka Nabi SAW akan mencela mereka. Kita ada akal Tuhan, Allah bagi akal untuk kita menimbang kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita nampak nenek moyang kita buat benda yang tak betul, maka apa salahnya kita berubah? Mungkin dia tak tahu, belum datang seruan, belum datang Rasul, mereka berada di zaman fatrah, mereka tak bersalah. Kita hari ini setelah diberitahu tentang kebenaran, kalau kita menolak kebenaran, maka itu satu kesalahan yang besar. Jadi apa jawapan mereka? Jawapan mereka Allah sebut dalam suratul Baqarah. Allah pun ulang dia orang punya recycle punya jawapan tu, Allah ulang balik. Umat dulu pun cakap, umat sekarang pun cakap benda yang sama. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, mereka kata kami akan istiqamah mengikut ajaran yang kami dapat daripada nenek moyang kami. Qala awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, masih nak ikut nenek moyang lagi kah? Sekalipun seadanya nenek moyang kamu tak ada akal, mereka bukan ada akal, boleh tahu ini Tuhan Lata dan Uzza ni satu berhala, tak boleh bagi apa-apa, dan mereka belum mendapat hidayah daripada Allah. Adakah orang tak cerdik dengan orang tak ada akal layak menjadi ikutan kita ataupun dakwah daripada Nabi dan para Rasul? Wa qala fi suratul Maidah, Allah firman lagi dalam suratul Maidah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Banyak ayat ini bila dikatakan kepada mereka, kemari kita mengikut wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, mereka cakap kami dah cukup dengan pegangan yang kami dapati, kami terima daripada nenek moyang kami. Allah kata masih kalau kita istiqamah dengan ajaran tadi, sekalipun moyang-moyang kamu tidak mengetahui sesuatu apa pun. Dia bukan ada kebenaran. Nabi, nenek moyang dulu mana ada kitab, pakai ikut akal, ikut apa orang panggil ajaran, ikut petua dan sebagainya. Jadi sekarang kita zaman kita dah boleh belajar, kita dah boleh menilai. Jadi sepatutnya kita tidak perlu lagi mengikut ajaran nenek moyang kita mengikut hidayah dan wahyu yang Allah sampaikan. Sekalipun adakah kita masih lagi nak istiqamah dengan kebatilan, sekalipun nenek moyang kita tidak berakal dan mereka belum mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Satu lagi ayat, banyak ayat ni
Satu lagi ayat dalam Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila disampaikan kepada mereka, didakwahkan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana, kami akan ikut ajaran nenek moyang kami, awalau kana syaitan yad'uhum ila adab sa'ir, sekalipun yang dulu nenek moyang kamu itu didakwahkan oleh syaitan mengajak mereka ke neraka as-sa'ir, masih lagi juga nak istiqamah ikut ajaran nenek moyang. Wa qala fi surati Zukhruf, ada lagi firman yang sama dalam surah Zukhruf dalam menceritakan hujah mereka yang lemah, ya, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muhtadun. Allah Ta'ala mencela kaum musyrikin ini. Mereka mengatakan kami dapati nenek moyang kami berada di atas satu akidah, satu pegangan, maka kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami sampaikan. Inilah juga hujah yang kalau kita dakwah mana-mana orang non-Muslim, dia kata kami tak tahu apa, kami ikut nenek moyang kami je, kan? Kami lahir dalam agama tu, kami ikut je, kami tak nak tukar-tukar yang lain. Masya Allah. Walamma syabbahum biman qablahum min al-umam fi hadhihi al-maqala adallati ala al-ta'assub wal inad. Masya Allah. Dan kata pengarang kitab kita ni, inilah idea yang disampaikan, yang diperoleh daripada umat-umat terdahulu. Maknanya idea yang sama juga. Kalau orang dulu pun, kalau dia ajak pada Islam, dia ajak pada kebenaran, dia kata kami cukup dengan ajaran nenek moyang kami, tak nak berubah, ya. Qala awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum, katakanlah Muhammad, bagaimana pula pandangan kamu kalau Islam yang aku bawa ini bi'ahda mimma wajadtum alaihi, lebih memberi hidayah, lebih baik daripada ajaran yang kamu dapati nenek moyang kamu berada di atasnya. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, akhirnya jawapan mereka, kami kufur kepada apa yang kamu diutuskan dengannya, maka kami tetap tak akan terima apa yang kamu bawa. Masya Allah. Jadi aku beritahu kepada kita ni betapa kental akidah jahiliah ini, dan betapa payahnya Nabi SAW nak fahamkan orang begitu. Jadi sini kita dapat fahamkan, kalau hari ini kita rasa payahnya nak berdakwah ni tuan-tuan, nak suruh orang faham Islam, nak suruh orang faham agama ni, kebenaran ni, tuan-tuan, kita tak perlu kata pelik. Kenapa payah sangat nak terima kebenaran ni? Selalu saya cakap, satu kumpulan guru-guru daripada madrasah di Pakistan, dia datang menghadap guru kita orang lah, dia dulu alumni madrasah ni. Dia kata, ustaz nak tanya satu soalan. Kata, macam mana nak buat dengan murid-murid yang nakal ni? Masya Allah. Nak buat macam mana dengan dia orang ni? Kan pening kepala nak menguruskan anak-anak murid kami yang nakal di tahfiz ni. Macam mana nak buat dia? Jadi ustaz pun cakap, ustaz baca satu ayat, Masya Allah, Masya Allah, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Ustaz tadi kata, dulu korang pun masa mengaji dengan kami, korang pun buat kami pening kepala juga, kan? Kau pun masa di madrasah pun, masa kau sebelum jadi ustaz ni lah, kau pun nakal juga. Kami pening kepala dengan kau lah. Sekarang bila kau dah jadi ustaz, kau pening kepala pula dengan anak murid kau. Patutlah tu pun. Mak kita pun akan cakap benda yang sama. Kita mengadu kat mak kita, mak anak saya ni nakal, mak tak tidur malam lah mak. Kita nak tidur malam pun tak boleh. Mak kita cakap, itu perangai kau lah dulu, kan? Itu anak ni ikut perangai mak dan ayah. Cuma kita ni masa kecil tu kita nakal, tapi kita dah besar ni, kita dah tak ingat lah. Jadi bila kita tengok anak kita nakal, kita pula pening kepala, tuan-tuan. Ini masa kita lah pula, tuan-tuan, kan? Begitulah juga para sahabat Nabi SAW ni. Kalau tengok kepada orang Arab jahiliah ni, payahnya kau ni nak terima kebenaran selepas dia dapat hidayah. Susah sangat ke nak terima Islam, cakap dengan orang kafir. Maka Allah beritahu dulu, kau bersama juga lah yang menentang Muhammad, yang kata dia gila, yang pergi jumpa Abu Talib itu, kau lah semua tu dulu. Tapi sekarang kau dah dapat hidayah, sekarang ni kau dah rasa kebenaran ni. Jadi bila itu pula kau nampak orang yang tak dapat hidayah ni macam teruk sangat pula. Sebenarnya dulu Nabi Muhammad pening kepala dengan kamu, sekarang kamu pening kepala dengan orang lain pula. Jadi tuan-tuan mulia, inilah dakwah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Bukan senang nak mendidik anak, bukan senang nak mendidik masyarakat, bukan senang nak berdakwah, tetapi itulah hebatnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Seorang diri, kalau kita ni ramai-ramai beranilah jumpa orang, tapi seorang-seorang ni bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Nak berdakwah seorang-seorang, jumpa orang dalam majlis-majlis, jumpa orang hebat-hebat,
kan. Kalau zaman itu Abu Jahal tu macam Perdana Menteri Mekah dah tu tuan-tuan. Tapi begitu kentalnya Nabi Muhammad SAW, dimarah, dihina, dikutuk, macam-macam alasan, bukan satu dua, banyak. Tetapi Nabi tetap sabar sehingga akhirnya Allah buka kepada Nabi SAW pintu hidayah yang sebesar-besarnya tuan-tuan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya tadi janji sekejap dulu tuan-tuan. Patutnya ada soalan, insyaAllah. Jadi selalunya tuan-tuan dalam berdakwah ni, orang yang paling kuat menolak itulah sebenarnya orang itulah orang yang paling berpotensi sekali nak mendapat hidayah tuan-tuan. Masya Allah, selalunya begitu. Tapi Allah didik kita ni nak tolak kejahatan dia dengan kebaikan. Irfa' billati hi ahsan. Tolak keburukan yang dia buat tu dengan kebaikan. Masya Allah. Pengalaman saya ceritalah, saya berdakwah di dalam Malaysia di satu tempat tuan-tuan. Kita pergi kat satu masjid, kita nak berkenalan dengan orang tu kan. Kita tanya, tuan siapa boleh kita berkenalan Masya Allah. Saya semua ustaz. Saya semua. Saya imam, saya AJK, saya ustaz, saya ni, saya mudir, semua saya. Masya Allah, tak apalah. Masya Allah. Tapi dia marah sangat dengan dia. Masya Allah, sangat marah. Tuan-tuan boleh. Akhirnya disingkatkan cerita, tengah malam kita iktikaf dalam masjid, pukul 3 pagi dia datang bersih tong sampah. Masya Allah, marah sangat, tak suka sangat. Jadi tuan-tuan boleh, kita pun cuba nak tarik hati dia, bagi dekat, bagi lembut, bagi semua. Dia takdirkan malam tu Masya Allah, Alhamdulillah Allah izinkan saya pergi ceramah tuan-tuan, bagi bayan malam tu. Mungkin dia sambil-sambil dia sibuk-sibuk keluar masuk. Kita tengah berceramah kat sini, dia keluar masuk tuan-tuan, dalam bilik tak tahu dia buat apa. Jadi mengganggu kita lah, konsentrasi kita. Tapi tak apa, kita sabar. Tapi akhirnya Masya Allah, mungkin sampai-sampai dia dengar tu termasuk juga dalam dia punya hati dia. Masya Allah. Selalunya kadang-kadang di akhir zaman ni dakwah kita ni, orang di luar yang nakal-nakal tak akan ganggu kita. Kadang-kadang ujian tu datang daripada orang agama juga. Masya Allah, yang rasa terganggu dengan dakwah yang kita buat. Kita boleh keesokan hari terakhir kita nak pindah tuan-tuan. Masya Allah, waktu itu dia rasa nak berkongsi. Masya Allah, dia buat satu syair berkenaan dengan Rasulullah SAW. Dia kata syair sangat indah. Jadi pagi ni saya rasa nak share dengan tuan-tuan semua. Tapi ustaz kalau salah ustaz tegur dia tak tahu dalam jemaah tu punya ada ustaz. Jadi kita pun okey, tak apa bang, baca bang. Saya pun nak dengar. Dia baca-baca, tiba-tiba salah sungguh tuan-tuan. Dia terjemah tak betul. Dia kata badan Nabi SAW tidak pernah dihinggapi lalat kan? Dan badan Nabi ni berbau kasturi. Tapi ayat dibaca lain, terjemahan dia lain. Saya kata bang, salah tu bang. Sebenarnya yang makna yang bawah tu untuk atas bang. Akhirnya dia rasa macam salah sangat tuan-tuan. Akhirnya dia ajak saya masuk dalam bilik ustaz. Saya minta maaf banyak ke ustaz dah. Saya mungkin saya kasar, saya ni tak beradab lah dengan ustaz gini. Sebenarnya saya ni bukan siapa-siapa pun, saya ni kuli je. Saya ni kuli je. Dulu belajar, ayah suruh belajar tinggi-tinggi, kita lari daripada sekolah. Inilah jadi kuli orang lah dekat sini kan. Jadi pengalaman macam tu lah, tak adalah teruk-teruk sangat kan. Tetapi nak beritahu pada kita ni, dalam keadaan kita bersabar menanggung rasa sedih, rasa marah bila orang buat benda yang tak betul kepada kita, kita sabar, kita buat baik, kita doakan kebaikan untuk dia. Akhirnya Allah ubah mereka. Masya Allah. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, malam ini sebenarnya kami bersama dengan rombongan anak-anak muda KL, ramai lah daripada, bukan KL saja, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor, semualah seluruh Malaysia akan berkumpul di Masjid Pulau Perhentian pada malam ini. Sekarang pun dah ada 80 lebih orang dah kumpul dekat sana malam ini dekat TBS. Dia katakan lebih kurang 300 lebih orang kan. Dulu kita kata anak muda tak nak pada agama. Sekarang ni kita tengok anak-anak muda lah yang berduyun-duyun. Lepas-lepas pada PKP ni kita tengok semua benda double tuan-tuan. Kami pergi umrah baru ni berakhir Ramadan, memang kehadiran orang memang berlipat kali ganda kan. Masya Allah, kita pergi umrah tengok kehadiran orang tu macam kepala air. Dah ditakung-takung air tiba-tiba lepas tu tuan-tuan. Masya Allah. Tapi tetap satu benda ajaib juga tuan-tuan, yang ramai ni orang miskin juga tuan-tuan. Kita ingat bila dah buka umrah ni, ramai orang kaya-kaya
rupanya paling ramai orang Pakistan dekat Madinah. Dekat Mesir paling ramai, ni kita tengok orang dekat Madinah, dekat Mekah paling ramai orang Mesir, dekat Madinah paling ramai orang Pakistan. Berakhir bulan Ramadan, tuan-tuan. Tapi kali ini tuan-tuan, bila kita buat program ni, kita tengok sambutan anak muda sangat luar biasa. Dulu nak dapat 10 orang satu jemaah sangat susah. Sekarang ni masya-Allah 300 lebih yang berdaftar, tak termasuk yang tidak berdaftar. Masya-Allah. Tapi ada seorang kawan saya, dia kata, "Ustaz, apa saya sedia 6 ekor kambing, insya-Allah untuk jamu dia orang ni, masya-Allah makan." Jadi sekejap lagi kita akan kumpul di sesi bas TBS. Alhamdulillah katanya dah ada berapa biji bas, 5-6 biji bas jugalah kan. Yang akan bertolak, satu bas daripada Kuantan, satu bas daripada Melaka, dan beberapa buah bas daripada Kuala Lumpur. InsyaAllah ta'ala akan bermalam iktikaf selama 3 hari di Masjid Pulau Perhentian. Di sana kita akan cerita tentang agama, kebesaran Allah. Kita akan latihan anak muda ni berdakwah. Mudah-mudahan balik mereka mendapat semangat. Dan biasanya akhir-akhir program itu akan berakhir dengan air mata. Masya-Allah, semuanya akan menangis. Kenapa kami tak pernah dapat benda daripada dulu, dan terima kasih Ustaz kerana Islamkan kami. Itu ayat yang biasa kita dengar. Sebab orang Islam, dia dapat Islam percuma, dia tak pernah rasa pengalaman masuk Islam. Tetapi bila dia mendengar tentang indahnya Islam, hebatnya akhlak orang Islam, ikramul muslimin, hormat menghormati, mulia antara satu sama lain, akhirnya tersentuh hati mereka. Kadang-kadang tak pernah, mak ayah tak pernah suap mulut dia makan, tiba-tiba makan dengan ustaz suap mulut dia. Tak pernah kena cium pipi, tiba-tiba kena cium pipi, cium dahi, kan, dimuliakan. Maka akhir tuan-tuan, kebanyakan mereka akan balik dengan tangisan, balik dengan penyesalan, balik dengan perubahan, masya-Allah, kan, yang datang dengan beribu-ibu masalah. Ada masalah rumah tangga, tetapi balik jadi pengantin baru balik, masya-Allah. Saya datang ni dah hampir bercerai dah ustaz, di mahkamah dah ni, tapi dia pergi program ni, alhamdulillah balik, sekarang dah jadi pengantin baru, berkeping ke mana-mana, masya-Allah. Itulah yang kita tengok perubahan berkat daripada dakwah. Dakwah Nabi SAW ni bukan berkat zaman dulu je, zaman sekarang pun kalau kita buat, keberkatan ni tetap ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Barakallahu fikum jami'an. Dan doakan saya, insya-Allah mungkin pada tanggal 25 hari bulan 6 ini, tempat hari lahir saya lah, 5 bulan Jun, insya-Allah saya akan berangkat menunaikan haji ke Baitullahil Haram, dipilih jadi PJH, pengelola jemaah haji, insya-Allah. Doa juga isteri saya nak cuba bawa dia, walaupun kita tak mampu, pakej mahal ya, tapi doakan, tidak ada yang mustahil, insya-Allah nak bawa isteri juga menunaikan haji tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan di samping kita sibuk berdakwah, kita juga dapat semangat untuk kita ambil semangat perjuangan ni di Mekah dan Madinah. Itulah tempat untuk kita berimbas semangat dalam kita teruskan dakwah Allah, insyaAllah. Sekian apa kulihat, astagfirullahaladzim wa lakum wa lisan muslimin wa bismillah, astagfirullah ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la ta'fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bi mannika fadlika wa karamika برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وأعذنا من موجبات الندامه في الحياه والمال انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.